Lima penjelasan awal golongan an'amta alaihim dalam Fatihah. Jadi kita dengar inilah sifat-sifat orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu mereka jenis orang yang mempercayai perkara baik dan dapat mendirikan sekolah dan dapat menginfakkan benda ataupun ilmu yang Allah bagi. Lebih-lebih lagi akhirat mereka penuh yakin. Sifat inilah sifat golongan yang Allah bagi nikmat pada mereka, yang kita baca alladzina an'amta alaihim. Ayat seterusnya kita akan baca ghairil maghdubi alaihim. Golongan yang Allah hukum. Dua ayat. Tak banyak je dua ayat. Kena tanda. Apa dia dua ayat? Dalam dua ayat ni inilah Allah sebut sifat yang ada pada maghdubi alaihim. Makna siapa-siapa saja ada sifat dia seperti dua ayat ni, dialah golongan maghdubi alaihim. Dan ayat seterusnya waladhdallin. Huraian bagi waladhdallin dan dia lebih panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sini masalahnya ialah lafaz kafar duduk dalam Quran. Kafar mana kafir? Apa kita panggil kafir? Sebab kafir ini lafaz umum yang boleh berlaku kepada mereka-mereka yang boleh berlaku kepada mereka-mereka yang ada dalam hatinya sifat tolak kebenaran. Sebab itulah kafir ni salah satu ciri kafir syirik. Syirik anak bukan kafir. Mana siapa-siapa syirik kafir lah dia. Tolak Nabi, tolak Quran walaupun satu ayat. Kita agama Islam percaya belaka, tapi ayat ni tak boleh terima lagi lah ni. Dia kafir dia tu walaupun sah ayat Quran itu. Seperti hukum hudud, perundangan Islam yang Allah telah sabitkan dalam Quran. Seperti faraid, membahagian harta pusaka ya Allah telah sabitkan dalam Quran. Kita kata semua sekali itu kita terima dalam Quran ni, tapi bab faraid ni itu tak macam ya, dia kafir, dia tidak Islam. Sebab dia tidak boleh menerima hukum yang sabit qat'i. Jadi ramai orang bermasalah hakikat. Nak buat asyik buat perkara lain, terima dulu dia daripada Allah. Payah nak buat atau perkara payah tu lain, tu dosa. Tapi tak boleh terima dengan hati dia hukum Allah, kufur. Itu beriman dengan kitab. Mana percaya kitab Allah ni betul, boleh pakai, kena guna. Percaya tu kalau tak ada, kufur lagi. Sebab rukun Islam, rukun iman. Ataupun satu orang itu sujud dengan ikhtiari kepada selain pada Allah, sebab dia khusus untuk Allah, khusus untuk Allah Ta'ala. Dia sujud dengan berpahaman seperti sifat Allah. Sujud dia tu pun kufur juga. Dalam kitab akidah kata, hatta sabar itu mencampurkan Al-Quran. Dia campur Quran dua kemungkinan lah, tengok hati lah. Kalau campur Al-Quran takut terbakar, macam gini lah rumah terbakar. Jadi Quran ada nak nyala juga, itu pun campur keluar. Itu campur juga, tapi campur untuk menyelamatkan atau tidak? Campur kerana menghinakan Al-Quran. Seseorang itu dengan ikhtiar dia campur Quran kerana benci Quran, maka dia dikira kufur. Perbuatan dia menyebabkan kufur. Kalau etikad dia seperti itu. Kerana beriman pada Al-Quran ini diantaranya menghormati Al-Quran. Kalau campur tahu ijak gitu tu, maknanya dalam hati dia tu menghina. Dan dia syarat rukun iman. Ini ditulis dalam kitab akidah. Mana perkara-perkara yang bersangkut dengan rukun iman enggak kena terima lah kau. Bukan rukun iman saja, perkara-perkara lain yang merupakan syariat kena terima lah. Soalnya perkara buat kali buat tu perkara kedua. Buat tadi buat perkara kedua. Jadi kita pernah bermuzakarah dengan satu mufti negeri Terengganu, Datuk Zubair Awang Marhum. Dia tulis kitab isu kafir mengkafir zaman dulu.
Jadi dalam perbualan kita dengan dia tu, dia kata orang yang jadi hakim mahkamah sivil ni, dia boleh jadi murtad, boleh jadi dosa besar kalau dia buat keputusan mengatakan ini hukum yang lebih sesuai, lebih pada Quran. Setiap keputusan dia tu murtad, bukti gan berkata. Tapi kalau dia buat keputusan atas rasa dia ni hakim mahkamah, tapi dia kata hak sebenarnya Quran, ini tanda Allah, maka dia buat dosa besar. Nah, buat dosa besar. Cuma biasa dalam hukum sivil ni dia dipanggil jenis takzir. Jenis takzir ini adalah jenis hukum yang diserah kepada budi bicara hakim itu perkara lain. Tapi kalau soal hukum yang telah sabit dalam Al-Quran, dia canggah dengan cara tak terima, memang kufur pun ya. Tapi dia tidak membuat keputusan menjalankan hukum atas rasa dia tak mampu, berdosalah dia. Nah, jadi perkara-perkara seperti ini kita kena fahami. Jadi sini kafaru bermakna satarul haqqa inadan dalam bahasa Arab. Kafaru maknanya satarul haqqa inadan, sengaja menutup kebenaran kerana degil. Dalam tafsir Nasafi, tafsir Madarikut Tanzil, nama kitab tu Madarikut Tanzil lin Nasafi. Dia tulis itu makna kafaru dalam bahasa Arab dan syariat ialah satarul haqqa inada, menutup kebenaran kerana degil, menolak kebenaran kerana sebab degil. Tahu dah dia benar ni Quran ni, dia tolak juga, maka kafirlah dia. Walaupun sor benar daripada ribu juta orang benar. Jadi degil lah punca sebenar. Jadi orang degil ni lah orang ni akan dihukum dengan neraka selama-lama. Bukan orang tak tahu, orang degil, dia panggil inat. Jadi kafaru merupakan lafaz yang memberi arti satarul haqqa inadan, menutup dan menolak kebenaran kerana degil. Dan inilah menyebabkan Yahudi jadi kafir, menyebabkan musyrikin Mekah jadi kafir kerana degil. Bukan tak tahu. Ayat jalan-jalan Quran dia patah dia mati. Degil enggan menerima hak Quran yang suci, nak patah nafsu dia, hak tu nenek dia, hak tidak ada asas apa benda, maka dia dikira kafir bersebabkan degil. Jadi Yahudi dan musyrikin kufur dia dengan sebab kedegilan. Dan juga ada kufur dengan sebab kejahilan, itu Nasara. Nah, kufur bukan degil tu dia, tapi tak mengaji, dia jadi kafir juga. Jadi pergi mari dia tu buatlah, dan apa memang tak lebih berbual-bual. Cuma kita tak degil, tapi kita jahil ya. Bangka banyak. Tidak degil, sah jenis kufur. Dia tu jahil. Kalau degil, sah jenis kufur. Yang degil. Jadi mana dua benda yang tidak akan memberi faedah apa-apa, tidak ada pulangan yang menguntungkan. Kalau tidak jahil, degil. Kalau tidak degil, jahil. Kedua-dua tu akibatnya kufur. Oleh kerana itu, selamatkanlah diri kita daripada degil dan jahil. Kerana dua perkara ni, dua perkara yang menyebabkan kufur. Jadi innal ladzina kafaru, bahawa mereka yang kafir degil. Kita terjemah begitu. Mereka yang engkar kerana degil, iaitu biasanya golongan Yahudi dan musyrikin. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja ke atas mereka, sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan, sama saja ke atas mereka. Khabar inna ni la yu'minun, mereka dengan sebab degil itu tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Ini jawab bagi khabar bagi inna. Jadi orang yang kafir degil ini sama saja ke atas mereka. Kamu bagi ancaman, kamu bagi peringatan wahai Muhammad pada mereka, atau kamu tidak memberi peringatan dan ancaman. Kalaulah ada kedegilan, mereka tidak akan beriman. Sebab orang degil tidak akan beriman. Maka bila dia tidak beriman, dia mati, dia kekal dalam neraka. Soalan timurnya, apabila Allah Ta'ala kata orang kafir degil ni tidak akan beriman, jadi apa dia terbingking jumpa macam dia?
Dua perkara kena faham. Dia degil ni siapa tahu? Nak tahu degil tak degil, mati dalam kufur baru panggil degil. Tapi kalau last minute dia beriman, dia tak panggil degil tu. Jadi kita tahu bila dia mati kufur. Nampak tak? Takut ada di antara kita kata Allah duk pergi jumpa dia tu, dia kafir gila tu. Dengan berapa kali dia berkali tak dengar kata juga. Jadi kita kena tanya, degil-degil ni bila dia tahu dia degil? Bila tak? Ada tu jalur bila pergi jumpa dia tu kita degil. Maka ini degil. Lainlah. Ni kita tahu, kita berasal, kita agak dia degil. Itu agakkan kita tidak tepat kerana tak ada dalil. Kita kena pastikan apabila kita jumpa dia ada alamat yang Allah sebut dalam Quran. Apabila mu tengok alamat ni, ya kafir degil, tak usah degil. Tak ada pun. Oleh kerana itu, berjumpa hamba Allah untuk supaya mereka beriman dan berkongsi kefahaman daripada Al-Quran ini, tidak ada had hingga orang itu mati. Ini satu kalau. Yang kedua, Allah kata sawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka, iaitu mereka tidak akan beriman. Tapi adik kita ni tak sama. Selama mana kita pergi jumpa dia, iman kita sentiasa meningkat. Sama saja ke atas mereka, bukan ke atas kita yang pergi jumpa dia. Kalau kita pergi jumpa dia, dia saja tak ada faedah, kita ada faedah. Macam batu dengan pisang asah. Kita asah batu, orang tengok budak kecil kata, "Weh lah asah batu, tak tajam batu ni." Sebab tengok pada sekali pandai, kalau budak kecil dia tengok macam nak asah batu supaya batu tajam. Kita kata bukan asah batu, kita asah pisang. Tapi nampak macam asah batu. Memang asah batu tak tajam. Tapi kita asah pisang tajam. Jadi bentuk asah ni dia nampak macam dua lah. Kalau kita tafsir sebagai asah batu, memang batu tu tak tajam. Tapi kalau kita tafsir asah pisang kita pegang, maka pisang kita pegang ni tajam. Tapi cara dia nak pergi tajam, dia kena pergi hatut dengan batu. Nampak? Cara dia. Jadi keimanan dan kekuatan iman seseorang itu kena pergi royak kat orang. Itu cara dia. Orang tu memang jenis batu lah dia. Tapi batu tu memang kadang-kadang dia tidak akan beriman. Tapi pisah kita, keimanan kita akan lebih tajam. Jadi oleh kata Allah Ta'ala sebut sawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka. Kalau mereka degil, mereka tidak akan beriman. Tapi kamu yang menyampaikan wahyu kepada mereka, kamu akan bertambah iman. Mereka tidak akan beriman sebab mereka degil. Kamu akan bertambah iman kerana kamu pergi jumpa mereka. Bukti dan dalil yang teramat banyak dalam Quran. Salah satu ialah kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni Allah Ta'ala suruh jumpa Firaun. Nombor satu, bahagian jumpa. Allah tahu Firaun mati kafir. Lepas ni dia akan tenggelam. Dia akan mati, tak ada mengucap pun. Nabi Musa tak apa, dia tak tahu. Sebab dia Nabi yang makhluk biasa juga dari segi perkara lain. Tapi ahli Tuhan suruh buat apa? Ahli Tuhan suruh buat apa? Dah tahu Nabi Musa ni dia tidak akan beriman dalam ilmu dia. Dia suruh benda tak ada faedah semua. Lainlah kalau akhir-akhir nanti Firaun akan beriman juga. Maka hari ni dia telah degil, tapi akhir-akhir dia mengucap juga. Maka suruh tu suruh ada faedah. Tapi Allah suruh Nabi Musa alaihissalam pergi jumpa Firaun, sedangkan Allah sudah tahu dari ilmu ilahi dia yang sempurna. Firaun lama-lama mati kafir juga. Macam suruh je tak berfaedah. Tidak. Firaun tidak beriman, tapi Musa meningkat iman. Musa alaihissalam dia pergi jumpa Firaun, maka keimanan dia setiap kali dia pergi jumpa, setiap kali itulah kekuatan iman dia meningkat. Ini faedah yang wujud pada Nabi dengan kaum. Dan gitulah kita ni. Ahli dia tu 50-50 lah. Ahli dia hak je dengar, tapi ahli kita hak menyampai ni 100% akan dapat keuntungan. Ahli yang disampaikan madu ilmu ni 50-50 ikut tabligh tu. Tapi ahli kita yang menyampaikan 100% dapat 100% dapat jaminan kekuatan iman atau keyakinan.
Jadi ayat sawa'un alaihim, lafaz alaihi itu memberi arti mereka yang degil saja, tidak dapat kesan penyampaian Al-Quran, ajak seruan kepada Tuhan, tidak memberi kesan kerana degil. Tapi orang yang menyampaikan Quran, orang yang mengajak kepada Tuhan, orang itu dapat keyakinan, bertambah keyakinan. Sebab Allah Ta'ala kata, oleh kerana kedegilan itulah la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatam Allah jumlah mu'allalah atau jumlah ta'liliyah. Bapa dia tu jadi tak lebih merah kerana dia telah berada pada kesesatan tahap 4. Kerana dia berada pada kesesatan tahap 4. Bukan tahap pertama, bukan tahap kedua, bukan tahap ketiga. Kalau dia sesat tahap pertama, alhamdulillah mudah lagi balik. Kalau tahap kedua, dolalah tu boleh ada harapan lagi. Kalau mujadalah pun ada harapan lagi. Tapi apabila khatmul qalbi telah dikunci hati, tiada harapan. Jadi kedegilan bila sampai tahap 4, maka tiada lagi lah harapan. Di sini Allah Ta'ala beritahu, mereka ni tidak akan beriman kerana kedegilan dan kesesatan mereka sudah sampai tahap 4. Tahap khatmul qalbi. Tahap khatmul qalbi. Jadi kita ingat kata khatmul qalbi bila kan? Setelah lalunya 3, patut hak ni hak akhir. Jadi Allah beritahu khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati hati mereka. Setelah diberi peluang sebanyak 3 peringkat. Setelah diberi peluang sebanyak 3 peringkat, mana dia beranak tu dia ada 4 peluang gitu. Orang pergi royak, orang pergi surah Quran, mula terusnya pada lama-lama tu je kau tu kan. Hari ni kita ayat-ayat berasa, dia tolak asal. Esok 10 tolak. Lusa 20 tolak. Lepas tu tolak habis. Tolak habis tu jangan. Hak mula-mula kita ayat asal ya Quran, dia tolak asal. Lepas kita ayat pula 2 tolak. Jadi lama kelamaan habis Quran tolak. Maka padailah Tuhan beri kunci hati pun kerana tak ada guna pun dia boleh terima. Jadi khatam Allah ni, Allah telah kunci mati hati mereka. Allah telah kunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pada pendengaran mereka. Wa ala absarihim syawah, pada penglihatan mereka ada tutupan rohani yang mereka tak nampak kebenaran, walaupun benda lain yang perlu dia nampak walaupun tak pakai spek mata. Kebenaran saja tak nampak. Dia dengar benda lain, dia boleh dengar. Perkara bersangkut dengan dunia ni dia nampak benar, tapi bersangkut dengan akhirat, dengan akidah, dengan ini, dia tak faham. Sebab dia telah dikunci hati. Begitu ke hati dia. Kalau perkara-perkara lain mudah jejak. Tapi perkara agama, perkara ketuhanan, perkara syariat gelap, sebab dia telah dikunci hati. Jadi Allah kunci hati. Perkara-perkara keagamaan mereka tak faham, dia tak nampak, dia tak dengar. Tapi perkara-perkara lain pada keagamaan boleh jadi mereka masih nampak, boleh dengar, dan boleh faham. Maka natijah dunianya kunci hati lah. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Waktu bila mati kerana kunci hati, maka mati mereka walahum azabun azim. Bagi mereka hanya ada satu saja, azab yang besar saja menunggu, berkekalan buat semua. Ini golongan ghairil maghdubi alaihim. Kita dapat tahu pertama kerana kedegilan, dan kedegilan ini kerana dikunci hati oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka telah degil sampai mereka dapat natijah dunia, mereka dikunci hati. Natijah akhirat, azab besar berkekalan. Kita bersama